Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah 1 April 2021 bersama saya Miza Usni Muhammad dan juga rakan jurubahasa isyarat Khairul Nisafo. Teman setia anda akan terus membawakan perkembangan berita seluruh negara dalam siaran selama 75 minit petang ini. Saudara, sempena sambutan ulang tahun RTM ke-75, Berita Wilayah akan membawakan siaran langsung ke 18 lokasi di seluruh negara. Kesemua lintas langsung negeri-negeri meliputi perkembangan dari wilayah utara, timur, selatan juga seperti biasa pastinya ke negeri di bawah Bayu dan Bumi Kenyalang. Jadi semuanya seketika nanti. Bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan yang cekap dan mesra rakyat, pemerkasaan sektor awam merupakan antara agenda penting yang sering ditekankan Kerajaan Perikatan Nasional PN. Tan Sri Muhyiddin Yassin juga melihat keperluan itu membolehkan mesej serta bantuan dapat disalurkan secara efektif kepada golongan sasar yang terkesan. Tumpuan juga harus diberikan kepada usaha mengurangkan kekangan birokrasi agar segenap lapisan masyarakat khususnya di luar bandar dapat dibantu. Tumpuan harus juga diberikan pada usaha untuk mengurangkan kekangan birokrasi supaya kita dapat membantu segenap lapisan masyarakat khususnya di kawasan-kawasan luar bandar. Sebagai contohnya, di pihak berkuasa tempatan ataupun PBT, mana-mana peraturan yang didapati tidak lagi berkesan, wajah diteliti semula dan ditambah baik. Kita harus permudahkan lagi proses permohonan bantuan kepada rakyat. Perdana Menteri menyatakan demikian dalam sesi perjumpaan khas bersama kira-kira 200 kaki tangan awam negeri dan persekutuan di Kuching, Sarawak, menyedari pentingnya sektor perkhidmatan awam sebagai pemangkin dalam menggerakkan pembaharuan khususnya dalam bidang pendigitalan. Kerajaan komited memacu transformasi digital ke arah revolusi industri 4.0 yang bertujuan menetapkan dasar pelaksanaan dan pemantauan strategi. Juga inisiatif ekonomi digital dan revolusi industri 4.0 di Malaysia. Perkhidmatan sentiasa segar relevan terus dibawakan Radio Televisyen Malaysia RTM yang kini berusia 75 tahun hari ini dan mencipta tonggak pencapaian dalam industri penyiaran negara. Perdana Menteri mengakui Jabatan Penyiaran Negara ini mampu mencipta lebih banyak kejayaan ke satu tahap yang lebih tinggi. Berucap secara maya sempena sambutan ulang tahun RTM ke-75 dan Orkestra RTM ke-60, Perdana Menteri yakin slogan RTM, Teman Setia Anda, sinonim mencerminkan perkhidmatannya kepada rakyat. Sambutan berlangsung di Angkasa Puri dihadiri Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah dan timbalannya Datuk Zahidi Zainul Abidin. Ketua Setiausaha KKMM Datuk Seri Muhammad Min dan Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Datuk Ruzin Idris. Tan Sri Muhyiddin juga berharap RTM tidak gentar membawa perubahan dalam era revolusi industri 4.0 di samping menggunakan kepakaran yang ditimba daripada pengalaman lalu untuk sentiasa menambah baik, melestarikan dan membangunkan perkhidmatannya. Perdana Menteri turut mengucapkan tahniah atas ulang tahun ke-60 Orkestra RTM kerana berjaya menghiburkan warga Malaysia selama 60 tahun dan mendoakan perkhidmatan orkestra itu diteruskan dengan lebih produktif dan dinamik.
Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah yakin pelan transformasi RTM yang sedang dilaksanakan mampu memberi nilai tambah kepada organisasi dan industri kreatif tempatan selain menambah baik perkhidmatan bagi mengoptimumkan semua platform yang digunakan. Seiring dengan perkembangan teknologi 5G, RTM akan terus membuka lebih banyak lembaran baharu dan berkembang selari trend dan permintaan pengguna. Pada platform sama, Datuk Saifuddin turut menyatakan saluran sukan RTM yang dilancarkan pagi tadi sebagai wadah penyatuan rakyat. Sempena sambutan ulang tahun RTM ke-75, Perlis turut tidak ketinggalan dalam memeriahkan sambutan berkenaan pagi tadi dan pelbagai program dianjurkan stesen negeri di utara tanah air itu sepanjang sambutan. Jadi wartawan RTM Perlis Sofi Samsudin membuka lintas langsung berita wilayah petang ini. Jadi silakan Sofi. Selamat menyambut ulang tahun RTM ke-75 buat semua warga kerja Jabatan Penyiaran Malaysia. Assalamualaikum dan selamat petang. Alhamdulillah, seperti yang sedia maklum, hari ini genap usia 75 tahun buat RTM dan pagi tadi telah berlangsung majlis sambutan Hari RTM yang dijalankan serentak di 15 lokasi Jabatan Penyiaran Negeri termasuk di Angkasa Puri. Dan di Negeri Perlis mencipta sejarah tersendiri buat Jabatan Penyiaran Negeri ini apabila buat kali pertama secara rasmi menggunakan komplek penyiaran pertamanya di Negeri Perlis dan juga disekalikan dengan majlis sambutan yang dihadiri oleh Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan bin Man, seterusnya merasmikan gimik pemotongan 75 belon helium di perkarangan komplek pada pagi tadi. Dan pada petang ini warga kerja RTM sekali lagi sedang membuat persiapan bagi menjayakan Forum Perdana Ehwal Islam yang akan berlangsung pada malam ini bertempat di Masjid Bohor Empiang di Kangar. Sedikit ringkasan berkaitan forum pada malam ini difahamkan turut diadakan secara serentak di 15 lokasi seluruh negara dan akan disertai oleh 75 peserta yang mengambil bahagian selama 75 minit secara langsung sebagai simbolik 75 tahun RTM bagi mencipta Malaysia Book of Record. Dan di Perlis sendiri, forum pada malam ini turut dihadiri oleh tetamu diraja iaitu Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalul Lail yang berkenan hadir menyaksikan forum berkenaan yang bertajuk Hiburan versus Agama dan akan disampaikan oleh panel jemputan iaitu Sahibus Samaha, Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Negeri Perlis, manakala panel kedua Ustaz Haji Muhammad Nazim Muhammad Nur dan Profesor Madya Dr. Huzili Husin sebagai panel ketiga. Untuk maklumat penonton juga, Forum Perdana Ehwal Islam yang akan berlangsung malam ini turut boleh ditonton secara langsung di facebook.com/perlisfm. Manakala petang ini juga saya difahamkan di Perak bersempena ulang tahun RTM ke-75 turut diisi dengan program komuniti. Untuk butiran lanjut dan perinciannya terus sahaja kita bersama dengan Fahmi Maknur di Perak. Silakan Fahmi. Baiklah, terima kasih Sofi. Kemeriahan sambutan ulang tahun RTM ke-75 diteruskan lagi. Kali ini bersiaran secara langsung dari Ipoh, Perak dan pagi tadi majlis perasmiannya telah pun disempurnakan oleh Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharit, dan di sebelah petang pula mengisiannya program Cana Komuniti Perak FM diteruskan. Dan bagi memperincikan mengenai program pada petang ini bersama dengan saya ketika ini penerbit program dan juga penyampai Perak FM Encik Saiful Hairi Ahmad Sabiran. Jadi Saiful, mungkin kita boleh berkongsi dengan penonton mengenai program Cakna Komuniti Perak FM ini, silakan. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat petang. Okey, hari ini merupakan hari yang pertama untuk Cakna Komuniti Perak FM dan ini merupakan siri yang ketiga di mana siri yang pertama dan kedua kita telah melaksanakannya di daerah Kerian dan juga daerah Gerik Itu merupakan satu program kita kerjasama bersama dengan Menteri Besar Perak iaitu program mesra yang diberi nama, dan untuk program terbabit yang sebelum ini lebih tertumpu kepada golongan hasnaf ataupun keluarga yang berkemampuan, kurang berkemampuan. Dan untuk kali ini, untuk sesi petang ini, hari pertama untuk Cakna Komuniti, kita memfokuskan kepada golongan gelandangan
di mana kita turun ke Jalan Dato' On Jaafar ini untuk membantu para gelandangan di sini, dan juga kita bekerjasama dengan dapur jalanan untuk merealisasikan program pada petang ni. Ya, jadi mungkin boleh kita berkongsi mereka yang bekerjasama lah dalam menjayakan Cakna Komuniti Perak FM ini. Okey, yang pertama sekali kita ucapkan terima kasihlah kepada kita punya penyumbang untuk pada petang ini dan juga kita ucapkan terima kasih kepada kru dapur jalanan yang turut serta dalam program ini sebagai tour guide ataupun memandu kita untuk program-program pada petang ini. Dan juga selain itu juga mereka ini dapur jalanan adalah merupakan NGO yang turut serta dalam, memang dah mempunyai pengalaman dalam menguruskan gelandangan-gelandangan di Ipoh ni. Dan seperti yang saya pun cakapkan tadi, agak berbeza dengan sebelum ini. Mengapa golongan gelandangan ini dipilih untuk disantuni kali ini? Okey, berbeza dengan program Cakna Komuniti Perak FM yang sebelum ini, program kali ini kita tertumpu kepada gelandangan berikutan. Mereka ini kumpulan sasar yang juga perlu kita berikan perhatian di mana kebanyakan daripada mereka ini tidak punya akses untuk bekalan makanan dan sebagainya. Di sinilah di mana mereka dapur jalanan ini turun untuk memberikan sumbangan. Baiklah, jadi terima kasih Sebel atas perkongsian hari ini. Baik, saya kira setakat itu dulu apa yang dapat kami kongsikan dari Ipoh Perak. Kita kembali kepada Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Fahmi dan juga Sofi. Dan saudara, seperti di Perlis dan Perak, sambutan hari ulang tahun RTM ke-75 di RTM Kedah juga berlangsung meriah. Wartawan Rashid Jali akan memperincikan aktiviti sepanjang hari di sana. Jadi silakan Rashid. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan sebentar saja tadi telah selesai majlis perasmian yang disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Makno, dan beliau juga turut melancarkan logo baharu RTM dan juga logo baharu Kedah FM selain melancarkan skuad Kedah FM. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi dan juga peranan skuad Kedah FM ini, saya kini bersama dengan yang berbahagia Puan Sarimah Abu Bakar, pengarah penyiaran negeri Kedah. Baiklah Puan, jadi apa sebenarnya fungsi dan peranan skuad Kedah FM ni Puan? Mungkin Puan boleh jelaskan sikit. Skuad Kedah FM ini merupakan satu pasukan yang kita bentuk supaya kita dapat menjelajah ke seluruh pelosok negeri Kedah, di mana kita akan menjalankan program-program dan seterusnya menyantuni masyarakat di sekitarnya. Jadi skuad Kedah FM ni mungkin fungsinya lebih besar selepas ini rasanya. Ya, kita seperti mana saya maklumkan, kita akan menjelajah ke seluruh negeri Kedah, dan di samping itu kita akan cuba berkolaborasi bersama-sama dengan jabatan atau pihak-pihak yang berkaitan, supaya di samping kita bertemu dengan masyarakat, kita juga dapat berpeluang untuk bekerjasama dengan mereka dan menyantuni mereka, pihak-pihak yang memerlukan. Mungkin pada yang sama tu Puan, kita dapat menyampaikan apa juga maklumat mengenai program-program yang dijalankan oleh Kedah FM itu sendiri. Ya, tujuan kita juga ialah supaya apabila kita mendekati masyarakat itu, kita yang juga adalah sebahagian daripada promosi daripada RTM Kedah, iaitu Radio Malaysia Kedah FM. Kita mempromosikan program-program yang kita ada. Jadi dengan itu kita harap masyarakat khususnya di Kedah akan terus menjadi pendengar setia kepada Radio Malaysia Kedah FM. Baik, terima kasih. Itu dia tadi Puan Pengarah Penyiaran Negeri Kedah yang berbahagia Puan Sarimah Abu Bakar. Dan sempena sambutan ulang tahun ke-75 RTM pada malam ini, RTM Kedah akan meneruskan dengan juga forum perdana hal ehwal Islam khas yang akan diadakan di auditorium RTM Kedah kira-kira pukul 9 malam nanti. Dan bersama juru kamera Abdul Hadi Abdul Kadir, kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rashid. Kemeriahan sambutan hari RTM ke-75 turut dirasai di Pulau Pinang dengan perasmian Jom Ronda Mutiara FM 2.0. Pasti ada sesuatu yang istimewa untuk dikongsikan di sana. Jadi untuk perinciannya, kita terus saja bersama wartawan Abdullah Mahyudin. Jadi silakan.
Gadis santun menari bersama tinggi adab bercucuk sanggul. Ulang tahun ke-75, RTM mantap terus unggul. Baiklah rakan tugas di Angkasa Puri, kalau sebelum ini Abdullah menutup pantun untuk lintas langsung, tapi hari ini Abdullah membukanya dengan pantun mukadimah sebab kita tahu dengan ulang tahun ke-75 RTM terus unggul. Jadi Abdullah berpantun terlebih dahulu. Baiklah, berkisar tentang sambutan hari ulang tahun ke-75 RTM di Mutiara FM pagi tadi, suka saya kongsikan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Syahbudin Yahya hadir ke sini untuk merasmikan program kita iaitu ulang tahun ke-75 hari RTM Mutiara FM. Dan bukan itu saja, beliau turut merasmikan logo baharu Mutiara FM dan merasmikan program iaitu program di Mutiara FM ini yang saya kira menarik untuk dimaklumkan kepada anda, program Jom Ronda Mutiara FM. Dan untuk pengetahuan anda, program ini diketuai oleh penerbit Azizah Ibrahim atau lebih dikenali sebagai DJ Aziz dengan 8 kru semuanya. Mereka ini akan keluar untuk mengunjungi tempat-tempat menarik di Pulau Pinang. Kita tahu Pulau Pinang ada Bukit Benderanya, kalau sebelum ini ada feri ikoniknya, muzium peranakan Baba Nyonyanya. Jadi tempat-tempat ini akan dipilih, dikunjungi mengikut SOP yang ditetapkan dan dipertontonkan kepada anda menerusi visual dan juga audio. Kalau visual ditayangkan di laman rasmi Facebook Mutiara FM, kalau audio disiarkan di radio Mutiara FM sendiri. Dan mereka ini akan berkongsi kepada anda maklumat, info kesenian tentang tempat-tempat menarik yang saya kira perlu untuk bukan saja rakyat Pulau Pinang, pendengar Mutiara FM sendiri, tapi penduduk luar daripada Pulau Pinang untuk mengetahui adat kesenian budaya di negeri ini. Dan untuk pengetahuan anda, program ini akan disiarkan pada setiap hari Sabtu, minggu keempat di setiap bulan. Dan ketika ini sudah pun 12 lokasi menarik dikunjungi. Seperti yang saya katakan, feri ikonik sebelum ini, muzium peranakan Baba Nyonya, Bukit Benderanya. Dan untuk mengetahui anda, penerbit program ini iaitu DJ Aziz sempat memaklumkan kepada saya bahawa untuk bulan hadapan pada hari Sabtu, mereka akan mengunjungi Pantai Keracut di Teluk Bahang yang akan membawa info tentang aktiviti menyelamatkan penyu. Jadi untuk anda yang mahu mendapatkan info atau maklumat tentang program tersebut, boleh terus mengunjungi laman Facebook rasmi Mutiara FM dan mendengar Mutiara FM sendiri. Baiklah, saya kira setakat itu dahulu perkembangan untuk sambutan ulang tahun ke-75 hari RTM di Mutiara FM. Kembali bersama rakan tugas di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Abdullah. Dan saudara, selesai sudah perincan sambutan hari RTM di Zon Utara. Jadi sekarang kita beralih pula ke RTM Zon Timur membabitkan Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. RTM Pahang juga mengadakan pelbagai program bertempat di Kompleks Penyiaran Sultan Haji Ahmad Shah, Komsas, Kuantan. Jadi untuk perkembangan penuh, terus saja bersama rakan pelapor Atira Haswah. Jadi silakan. Terima kasih Miza di Angkasa Puri. Sama seperti rakan-rakan di negeri lain, kami di RTM Pahang juga turut meriah dengan pelbagai pengisian menarik sempena sambutan ulang tahun ke-75 RTM, di mana sejak dari pagi tadi lagi, selain 75 biji belon dilepaskan secara serentak di 15 stesen RTM di seluruh Malaysia, kami juga di sini melakukan gimik pelepasan 75 ekor burung merpati, simbolik kepada evolusi 75 tahun RTM kukuh berdiri menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan mengambil kira angka 75 tahun juga, kami bekerjasama dengan Tabung Dema Darah Hospital Tengku Ampuan Hausan HTAA Kuantan dan juga Jabatan Amal Negeri Pahang dengan mengadakan kempen Dema Darah yang menyasarkan sebanyak 75 beg darah yang hendak dikumpulkan. Dan Alhamdulillah selesai kira-kira jam 3 petang tadi, sasaran dapat dicapai dan kesemua beg darah yang dikumpulkan itu diserahkan kepada hospital HTAA sendiri. Dan menarik juga di
sini kehadiran pengurusi Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang iaitu Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif turut melengkapkan lagi perasmian Hari RTM ke-75 di sini sekaligus turut menyaksikan perasmian logo baharu Pahang FM. Tidak juga ketinggalan, Pahang turut membuat kolaj angka 75 dengan menggunakan duit shilling 1 sen dengan membentuk angka 75 dan Datuk Fakhruddin sekali lagi melengkapkan kolaj tersebut dengan melekatkan di bingkai gambar yang disediakan. Dan masih lagi diteruskan dengan pelbagai aktiviti di mana pada malam ini forum perdana hal ehwal Islam khas di Pahang juga turut dibuat dengan bertemakan evolusi dakwah tular tak pasti jangan kongsi, yang mana juga akan disiarkan secara langsung di laman sosial Facebook Pahang FM yang dipanelkan oleh antaranya Mufti Pahang iaitu Datuk Seri Abdul Rahman Osman. Dan meskipun sambutan diadakan secara sederhana dengan pematuhan SOP yang ketat, namun kami di sini tetap merasa bangga melihat dan menjadi sebahagian fasa perkembangan RTM di mana tetap teguh menjadi penghubung utama informasi negara dan yang pasti kekal menjadi teman setia anda. Jadi saya kira itu sahaja dari Kuantan Pahang, kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Atira. Dan siaran radio Kelantan FM 75 jam tanpa henti antara sebahagian pengisian bagi menyemarakkan sambutan ulang tahun RTM ke-75 tahun ini. Kelantan FM hanya satu-satunya stesen radio negeri mengambil inisiatif itu. Siarannya selama 75 jam diambil sebagai simbolik kepada 75 tahun ulang tahun RTM kali ini. Untuk laporan lanjut, kita bersama Fikri Zaib di Wakaf Cik Ye, Kota Baru. Silakan. Baik, terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pastinya hari ini merupakan hari yang cukup istimewa buat warga RTM. Sempena sambutan ulang tahun ke-75 penubuhannya. Jadi Kelantan FM sebagai antara merupakan sebahagian daripada lipatan sejarah kegemilangan jatuh bangun RTM itu sendiri turut sama mengambil inisiatif sebenarnya dalam menyemarakkan sambutan ulang tahun ini dengan merangka pelbagai program menarik khas untuk pendengar. Selain penghargaan turut diberikan kepada bekas warga kerja RTM itu sendiri. Apa yang dapat saya kongsikan, semua program ini sebenarnya telah bermula sejak Ahad lepas lagi dengan dimulai dengan program Nanya Khabar yang melibatkan lawatan atau sesi ziarah ke atas bekas kehitangan yang sebelum ini sebenarnya banyak telah membantu bertungkus lumus menaikkan nama RTM itu sendiri. Ia disusuli dengan pelbagai pengisian lain termasuk siaran radio Kelantan FM 75 jam yang difahamkan hanya dibuat di Kelantan FM. Pengisian sepanjang program ini merangkumi program Kecek Kiro kita selain segmen Masihkah Kau Ingat yang turut menjemput bekas penyampai radio Kelantan FM yang amat sinonim dengan stesen radio ini untuk segmen Apa Khabar Orang Kampung Akok. Antara yang dijemput turut sama bersiaran termasuk Jamalah Romi atau Kak Awe dan juga Abang Yusuf yang dulunya amat popular dengan gelaran Abeno. Kemuncak acara atau pengisian siaran radio Kelantan FM 75 jam ini adalah majlis perasmian penutup yang telah disempurnakan Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob tengah hari tadi. Dan saya fikir itu sahaja perkongsian yang dapat saya berikan dari Kelantan. Selamat ulang tahun ke-75 RTM. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri untuk perkembangan selanjutnya. Silakan. Baik, terima kasih Fikri. Dan seperti biasa, setiap negeri seluruh negara, RTM Terengganu juga menganjurkan pelbagai program sempena sambutan Hari RTM ke-75. Wartawan Siti Jamilah Hanim Jamil di Kuala Terengganu ada kabar dari sana. Jadi silakan Jamilah. Terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menyambut Hari RTM ke-75 buat semua penonton setia TV1 dan pastinya sambutan di peringkat negeri Terengganu tidak kurang meriahnya bermula sejak awal pagi tadi. Dan perinciannya saya bawakan sekali lagi pengarah penyiaran negeri Terengganu Puan Rabiah Jamaluddin. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kami sekali lagi. Jadi Puan sebagai pengarah RTM Terengganu sepanjang pagi tadi sehingga petang ni, apa yang dapat dibanggakan melalui program kita pada hari ini? Okey.
apa yang saya boleh katakan, selain daripada kita dah pun melancarkan Hari RTM yang ke-75, saya juga beberapa perkara yang saya banggakan. Pertama sekali ialah kita punya komitmen dan kerjasama daripada warga Terengganu FM sendiri dengan memberi sokongan yang sangat tidak berbelah bagilah. Keduanya, kita juga mendapat kerjasama daripada Jabatan Pertanian Mardi dalam usaha untuk kita menanam pokok. 75 batang pokok yang kita anugerahkan kepada setiap staf. Jadi diorang kena jagalah. Yang ini pun bersempena dengan 100 juta pokok yang baru dilancarkan kan. Jadi kita pun berasa bertanggungjawab. Kita rasa bertanggungjawab untuk menyahut cabaran tersebut. Yang ketiganya, tadi yang pagi tu MBOR, Malaysia Book of Record, nanti malam pun forum perdana pun kita akan buat satu lagi ni, Malaysia Book of Record juga. Jadi itulah saya rasa yang sangat membanggakan saya, bukan saja saya tapi seluruh warga RTM Terengganu. Jadi pun meskipun kita berdepan pandemik COVID-19, namun ia sebenarnya tidak menghalang untuk menjayakan program hari ini, Puan. Betul. Kita sebenarnya buka juga penyertaan, tapi dalam situasi kita yang agak sempit, jadi kita tak panggil sangatlah penonton. Kita sajikan kita punya program tu dalam Facebook. Mereka tak perlu datang ke RTM Terengganu, tengok je Facebook RTM Terengganu. Diorang dah dapat menyaksikan apa yang berlaku dari sini, dari pagi tadi sampailah ke malam. Jangan lupa saksikan Terengganu FM. Terima kasih Puan Rabiah Jamaluddin atas perkongsian sempena sambutan Hari RTM ke-75 peringkat negeri Terengganu. Dan saya kira setakat dapat saya kongsikan hari ini. Kembali pada rakan tugas yang ke-10, silakan. Terima kasih Jamila. Sambulan ulang tahun RTM ke-75 di stesen-stesen negeri terus meriah dengan pelbagai program yang telah dirancang, dan di wilayah selatan RTM Johor melaksanakan pelbagai program. Dana untuk laporannya langsung bersama Nur Akila di sana, silakan. Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masih lagi berkisar tentang sambutan Hari RTM ke-75 tahun, dan di Johor ini, walaupun kita di Johor masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, namun sambutan sederhana ini tetap meriah. Pagi tadi berlangsungnya Majlis Perasmian Peringkat Negeri Johor yang dirasmikan oleh Menteri Besar Negeri ini sendiri, iaitu Datuk Hasni Muhammad. Beliau turut menyempurnakan upacara potong 75 biji belon yang dilakukan serentak di RTM seluruh negara, termasuk di Angkasa Puri. Ia merupakan simbolik kepada 75 tahun RTM. Dan pada majlis pagi tadi juga turut dilancarkan 4 program baharu di Johor FM, iaitu berita radio lokal bervisual, Gasak, Nur Sakinah dan Bangsawan. Manakala malam ini akan berlangsung forum perdana ehwal Islam yang akan disiarkan secara langsung di Facebook Johor FM. Forum perdana ehwal Islam ini turut berlangsung di lokasi-lokasi lain di seluruh negara sempena dengan sambutan Hari RTM ke-75 tahun yang diadakan secara serentak. Dan apa yang saya nak kongsi, bukan setakat program pada hari ini sahaja. Pada Sabtu ini turut akan berlangsung konsert rock sampai bila-bila yang akan menampilkan penyanyi Rahmat Mega, Bandi Amok, Roy Sayan, Ayai Ilusi dan juga Ali Tirarosa. Mereka akan mempersembahkan lagu-lagu rock bersama Combo Johor FM. Dan semua program-program ini boleh didengar di stesen radio Johor FM. Manakala segala maklumat terkini dan program-program serta berita terkini boleh dapat menerusi Facebook Johor FM itu sendiri. Semua program yang dilaksanakan ketika ini dilakukan dengan SOP yang sangat-sangat ketat. Berikutan Johor masih lagi dalam tempoh PKPB. Baik, itu saja yang saya dapat kongsikan dari Johor untuk hari ini. Teruskan bersama untuk perkongsian lain, teruskan bersama rakan di Melaka, Amalina. Silakan Amalina.
Baik, terima kasih Akila di Johor. Kita berlintas langsung seketika di Jabatan Penyiaran Malaysia Melaka sempena dengan sambutan ulang tahun RTM yang ke-75. Baik, untuk makluman, persiapan akhir kini sedang dilaksanakan bagi pihak RTM Melaka sempena dengan forum perdana yang akan bersiaran selama 75 minit tanpa henti serentak di 15 lokasi di seluruh negara. Dan bagi di RTM Melaka sendiri, tajuk forum perdana ialah evolusi dakwah pengorbanan Nabi Muhammad SAW menyebar syiar Islam, yang mana pada malam ini akan menampilkan 3 ahli panel, iaitu Imam Besar Masjid Al-Azim Datuk Muhammad Hashim Al-Hafiz, mantan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan Jaim Datuk Rahim Bani, dan juga pensyarah Syariah Universiti Multimedia Melaka Ustaz Fahim Robani, yang juga menampilkan moderator ialah Imam Satu Masjid Saidina Ali Ustaz Hidir Hamidun, dan co-hostnya pula adalah Syarizad Abu Bakar atau lebih mesra dikenali sebagai DJ Izzat di Melaka FM ini. Dan untuk makluman juga, forum perdana pada malam ini turut disiarkan secara langsung di laman Facebook rasmi Melaka FM tepat jam 9 malam nanti. Dan untuk makluman penonton-penonton RTM juga, sambutan ulang tahun RTM ke-75 di Jabatan Penyiaran Malaysia Melaka ini tidak terhenti pada hari ini. Sebaliknya akan disambung esok, iaitu pada jam 9.30 malam, yang mana turut diadakan program Malam Retorik Kesenian Islam menampilkan Aris Ariwatan, Dr. Fitri Haris, Munif Hijaz dan juga Syamsul Debat. Manakala pada hari Sabtu pula jam 9.30 malam akan berlangsungnya program Maya Gegau Melaka FM membariskan artis terkenal tanah air, antaranya Dato' Awi, Dato' Hatan, Wani Hasrita dan juga Ara Johari, yang mana kedua-dua program ini nanti akan berlangsung secara maya menerusi Skype dan akan disiarkan secara langsung juga di Facebook rasmi Melaka FM. Dan seperti mana yang dapat saksikan di belakang saya pada ketika ini, sedang berlangsungnya persiapan terakhir bagi memastikan forum perdana hal ehwal Islam di Jabatan Penyiaran Melaka ini berjalan dengan lancar. Jadi saya kira sampai di sini dahulu lintas langsung dari Melaka bersama saya Nur Amalin Abdul Halim serta kru penerbitan kembali semula bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Akila dan juga Amalina. Di Negeri Sembilan, sambutan ulang tahun RTM ke-75 peringkat negeri telah disempurnakan. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun, dan di sempena hari istimewa ini, pelbagai pengisian di peringkat negeri turut dilaksanakan. Wartawan Rashikin Harun di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban mempunyai laporan. Silakan. Baik, stesen RTM genap 75 tahun pada hari ini, dan stesen Ulung Negara ini tidak akan bertahan lama jika tiada sokongan daripada peminat setianya. Jadi untuk itu bersama-sama saya ketika ini adalah Encik Zakaria Harun. Apa khabar Encik Zakaria? Khabar baik. Baik Encik Zakaria, apa yang menyebabkan Encik Zakaria Harun meminati stesen RTM? Okey, saya pun lahir tahun 55 kan. Jadi radio ni dulu memang popular lah. Mana kita dulu bila lahir je, kita akan menghadap radio RTM ni kan. Jadi daripada situlah saya berminat sampailah ke hari ni kan. Lepas tu lagipun RTM ni banyak bagi informasi yang betul dan tepat. Dan ke mana kita pergi sekarang ni, ke seluruh Malaysia, kita dapat dengar radio ni. Macam contohnya radio klasik, radio nasional, seluruh Malaysia memang kita dapat lah. Kecuali radio-radio daripada negeri-negeri je lah. Jadi kita dapat informasi yang begitu bagus, elok, yang terbaik lah kira. Baik, Encik Zakaria, boleh kongsikan apa kenangan istimewa Encik Zakaria bersama stesen Radio Negeri FM? Okey, saya dengan Radio Negeri ini ataupun panggil Radio Negeri FM, saya sudah berhubung sejak tahun 2008 ya. 2008 saya telah berhubung dan saya memang begitu, kata orang tu memang fanatik lah tentang Radio Negeri FM ni kan. Lepas tu, jadi masa lalu, masa pengarah Puan Ba'ayah dulu, kita biasanya kalau Radio Negeri FM ni nak buat apa saja rancangan ke apa, dia akan panggil kita lah. Panggil kita, iaitu ahli waris Negeri FM, untuk sama-sama
melaksanakan apa-apa yang akan dibuat oleh radio lah. Baik, sedikit ucapan daripada Encik bersempena dengan sambutan ulang tahun RTM yang ke-75 pada hari ini. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih pada Radio Negeri FM kerana sudi menjemput saya lah pada hari ini sempena 75 tahun RTM. Jadi saya harapkan radio ni akan lebih bagus lagi lah apa-apa rancangan dan juga apa-apa informasinya kalau biar betul tepat dan padat. Itulah harapan saya. Baik, terima kasih banyak Encik Zakaria. Okay, baik, terima kasih. Pada hari ini sambutan Hari RTM diteruskan dengan forum perdana Ehwal Islam yang akan diadakan di Masjid Negeri Seremban pada pukul 9 malam dan pada 3 April nanti konsert Prisma bakal berlangsung di auditorium Tuanku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad yang menampilkan penyanyi Aina Abdul, Emelina Tajul dan ramai lagi. Baik, selamat menyambut Hari RTM yang ke-75. RTM, teman setia anda, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih. Dan sempena ulang tahun RTM ke-75 juga, Kerajaan Negeri Sabah menyokong usaha Persatuan Alumni Radio Sabah Rasa untuk membaik pulih tapak dan bangunan lama Wisma Radio Sabah sebagai khazanah budaya negeri. Laporan penuh langsung ke RTM Kota Kinabalu bersama Jovina Jimlajim. Silakan. Miza, terima kasih. Salam sejahtera. Kerajaan negeri memperuntukkan RM2 juta bagi menyokong usaha Persatuan Alumni Radio Sabah Rasa membaik pulih tapak dan bangunan lama Wisma Radio Sabah. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Nur, bangunan terletak di kilometer 2.4 Jalan Tuaran tersebut mempunyai nilai sejarah yang perlu dilihat generasi akan datang, khususnya rakyat Sabah. Ianya pernah menjadi pejabat Suruhanjaya Kobol ketika mereka mahu menghimpunkan suara rakyat Sabah untuk menyertai Malaysia pada ketika itu. Selain daripada itu, saya rasa awal pengurusan dan penyiaran RTM juga berlaku di bangunan itu. Datuk Haji J bercakap kepada media selepas merasmikan sambutan Hari RTM ke-75 dan ulang tahun ke-60 Orkestra RTM peringkat negeri di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM Kota Kinabalu. Beliau juga merasmikan mural menghiasi dinding Kompleks KKMM berkonsepkan kegemilangan RTM Sabah sepanjang 75 tahun dalam dunia penyiaran. Turut dilancarkan program baharu radio, televisyen, berita dan hiburan RTM Sabah serta pelancaran logo baharu RTM dan logo 5 stesen radio RTM Sabah iaitu Sabah FM, Sabah VFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Hari ini genaplah usia RTM 75 tahun. Pelbagai kejayaan terus dicapai badan penyiaran unggul ini demi satu misi menjadi penyampai maklumat yang sahih serta menjadi penggerak dasar kerajaan. Untuk paparan berita dari negeri di bawah bayu hari ini, kita juga berlintas langsung bersama dua stesen daerah iaitu Keningau FM dan Sandakan FM. Kita teruskan bersama Duli Simon yang sudah bersedia di Keningau. Baik, silakan. Terima kasih rakan penyampai di Kota Kinabalu. Sempena Hari RTM ke-75, stesen Radio Keningau FM yang kini melebihi sedekat bersiaran sejak 1 Januari 2009 telah melakar pelbagai kejayaan. Antara kejayaan yang pernah dicapai warga Keningau FM ialah memenangi Johan, Naib Johan dan tempat ketiga pada Majlis Konvensyen Kumpulan Kreatif dan Inovatif KIK Jabatan Penyiaran Malaysia peringkat Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM pada September 2013. Ikuti laporan lanjut disediakan Edith Joseph.
Antara cabaran RTM dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat luar bandar di Sabah adalah gangguan bekalan elektrik serta masalah jaringan internet. Namun hasil inovasi yang dilakukan Keningau FM, siaran stesen berkenaan boleh diikuti di semua kawasan khususnya pedalaman. Selepas ini akan banyak lagi usaha yang akan kami buat, Keningau FM buat melalui RTM untuk memastikan rakyat atau masyarakat di daerah pedalaman ini tidak ketinggalan dan boleh berjalan seiring dengan arus pembangunan negara. Keningau FM juga mengetengahkan kepelbagaian keunikan kehidupan budaya dan adat resam di pedalaman serta berperanan memartabatkan industri penggiat muzik tempatan melalui anjuran pelbagai hiburan. Pengujutan radio Keningau FM di pedalaman amat tepat kepada pelbagai lapisan masyarakat. Di sini untuk mendapatkan maklumat kerajaan berkaitan dan sebagainya. Syabas dan tahniah RTM. Syabas dan tahniah kepada siaran stesen Keningau FM yang banyak menyalurkan sumber info yang sahih di seluruh pelosok pedalaman. Terima kasih RTM kerana telah mewujudkan Radio Malaysia Keningau FM di pedalaman Sabah, kerana dengan wujudnya Keningau FM dapat banyak membantu kami sebagai penggiat-penggiat seni di pedalaman Sabah. Selamat Hari RTM yang ke-75. Teman setia anda, Keningau FM, hebat shotnya. Kami warga Keningau FM akan terus menyampaikan informasi terkini untuk anda. Teruskan bersama RTM, teman setia anda. Keningau FM, hebat sioknya. Seterusnya kita bersama rakan penyampai di Sandakan FM. Silakan. Baik, terima kasih rakan tugas. Selamat Hari RTM ke-75. RTM teman setia anda. Ketika ini saya berada di Pejabat RTM Sandakan dan bersempena dengan sambutan ulang tahun RTM ke-75 ini, Sandakan FM melaksanakan pelbagai penambahbaikan dan juga menerbitkan beberapa rancangan baharu, antaranya rentak yang juga telah pun diperkenalkan di semasa sambutan Hari RTM di Kota Kinabalu pagi tadi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program rentak ini, kita bersama dengan penerbitnya iaitu Maznan Yunus. Baik Maznan, mungkin boleh kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan program baharu iaitu rentak ini. Baik, terlebih dahulu seperti yang kita tahu, suatu ketika dahulu Sandakan ini penuh dengan band-band muzik menghiasi industri muzik di daerah Sandakan ini. Antaranya memetik beberapa nama, iaitu Atomic Power dan juga Jari-Jari Kembar. Jadi RTM Sandakan FM ini, terus kita ingin mewujudkan pelapis-pelapis baru untuk menggantikan mereka ini, dan ini merupakan salah satu program yang dicipta khusus untuk program tersebutlah, untuk mencari bakat-bakat baru yang ada di daerah Sandakan ini. Dan semestinya juga seperti yang kita tahu, semenjak tahun lepas penggiat seni ini terkesan dengan COVID-19. Jadi kita mengambil inisiatif untuk membantu mereka mewujudkan satu platform ini untuk mereka muncul semula, membuat kemunculan semula di persada muzik di daerah Sandakan ini. Jadi kita buka ruang dan peluang untuk mereka. Okey, rancangan rentak ini akan ke udara setiap hari Ahad bermula April ya. Bermula bulan inilah sempena ulang tahun RTM yang ke-75. Hari Ahad 4 petang. Macam tu. Jadi kepada semua, jangan lupa untuk dengarkan rentak pada Ahad 4 petang di 90.1 MHz kalau di daerah Sandakan. Tapi kalau anda berada di luar daerah Sandakan, jangan risau, anda boleh dengarkan kami juga melalui sandakanfm.rtm.gov.my. Baik, demikian tadi bersama dengan penerbit untuk program rentak, sebuah rancangan baharu diterbitkan Sandakan FM sempena dengan sambutan ulang tahun RTM ke-75 tahun ini. Selamat Hari RTM ke-75, RTM teman setia anda, dan seterusnya kita kembali bersama dengan rakan penyampai di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Wan, langsung dari Sandakan. Terima kasih. Baiklah, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Sebelum berpisah, kami warga RTM Sabah mengucapkan selamat menyambut Hari RTM ke-75. Baiklah, untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Miza. Silakan. Selama 75 tahun, RTM telah melalui pelbagai evolusi, melakukan pelbagai transformasi dan menjadi peneraju industri televisyen dan radio di Malaysia.
sejajar dengan perkembangan teknologi semasa. Teman setia anda, itulah tagline yang menemani kita dalam usia murni RTM, menyalurkan maklumat yang sahih serta menceriakan kehidupan kita selama ini. Selamat ulang tahun ke-75 RTM kepada semua warga radio dan televisyen Malaysia. Semoga RTM terus memacu perubahan dan menjadi stesen penyiaran unggul pada masa hadapan. Baik, terima kasih Jovinia. Sebagai medium penyampaian berita dan informasi, RTM terus unggul pada sambutan ulang tahunnya yang ke-75. Di Sarawak sahaja, RTM mempunyai 6 stesen di negeri itu. Jadi untuk lintas langsung ke Bumi Kenyalang, terus saja bersama Vanessa Mering di sana. Silakan. Terima kasih Miza, salam hormat dan salam sejahtera. Sambutan ulang tahun Radio Televisyen Malaysia ke-75 peringkat negeri turut disambut meriah oleh warga RTM Sarawak termasuk di 6 stesen di negeri ini. Di Kuching pagi tadi sambutan telah disempurnakan Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, Abdullah Saidul, yang turut dihadiri Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak, Abdul Hadi Muhammad Yusof. Saudara, untuk sambutan di Miri, kita terus saja bersama wartawan Noriza Jau yang kini telah bersedia dengan perkembangan di sana. Silakan Noriza. Terima kasih rakan tugas di studio. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sempena hari ulang tahun RTM ke-75 ini, banyak aktiviti yang telah dirancang. Bagi RTM Miri pula, ada beberapa aktiviti telah dirancang, iaitu ceramah kesihatan dan juga aktiviti menderma darah yang telah pun diadakan semalam. Dan sebelum aktiviti ini bermula, iaitu hari ulang tahun ini bermula hari ini, kaki tangan RTM Miri telah bertungkus lumus membuat persiapan sejak semalam lagi untuk meraihkan hari ulang tahun ini, dan mereka begitu teruja sekali ya. Dan sempena acara kemuncaknya hari ini, iaitu pagi tadi, telah berlangsung acara memotong dan melepaskan belon yang diadakan secara serentak di seluruh negara. Bagi RTM Miri pula, acara yang kita adakan juga hari ini iaitu acara perasmian ya, majlis perasmian yang diadakan di sini, iaitu majlis perasmian bilik gym Kelab Sosial Miri FM yang dirasmikan oleh pemangku residen bahagian Miri, iaitu Abdul Aziz Haji Muhammad Yusof, mewakili Menteri Pengangkutan Sarawak iaitu Datuk Lee Kim Shin. Dan selain itu, RTM Miri juga turut mengadakan aktiviti gotong royong, iaitu gotong royong mengindahkan persekitaran bangunan RTM ini ya. Dan daripada itu juga RTM Miri terus juga meraihkan perayaan sambutan ulang tahun ini dengan 5 April nanti kita akan mengadakan program Cakna CSR Miri FM ya, yang akan diadakan juga. Dan begitulah tadi beberapa aktiviti yang telah kita sediakan. Sekian laporan saya dari Miri Sarawak untuk RTM. Silakan. Ya, terima kasih Noriza. Baik saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Impian untuk menikmati kemudahan akses telekomunikasi serta internet bagi penduduk rantau Kemayang Manis, Ulu Engkari di daerah Lubuk Antu akhirnya menjadi kenyataan. Sistem jalur lebar tanpa wayar menggunakan teknologi VSAT atau Very Small Aperture Terminal membolehkan 39 keluarga di Rumah Panjang ini dapat berhubung dengan mudah ke dunia luar. Kita langsung saja bersama Rosita Ampung. Terima kasih rakan penyampai di studio RTM di Kuching. Hari ini saya berada di salah sebuah rumah panjang yang jauh di Ulu Engkari di daerah Lubuk Antu, dan kalau kita hendak sampai ke sini terpaksa mengambil masa kira-kira 4 jam menggunakan laluan sungai dari empangan hidroelektrik di Batang Ait, dan kalau menggunakan laluan balak juga terpaksa mengambil masa 3 ke 4 jam jugalah, bergantung kepada keadaan cuaca. Dan apa yang saya nak ceritakan pada hari ini
saya adalah bagaimana penduduk di sini, di Rumah Panjang Rantau Kemayau Manis ini telah dapat menikmati kemudahan internet melalui sistem jalur lebar tanpa wayar yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sarawak melalui Lembaga Multimedia Sarawak. Impian yang selama ini yang tidak pernah termimpi pun oleh mereka akhirnya menjadi kenyataan. Lebih kurang dalam 2 minggu yang lepaslah mereka telah menggunakan kemudahan ini melalui teknologi VSAT atau Very Small Satellite Aperture Terminal VSAT. Dan bersama saya adalah salah seorang penduduk di sini iaitu Linggi Candang. Boleh kongsikan bezanya dulu dari sekarang lah setelah adanya kemudahan ini. Silakan Linggi. Okey, dulu sebelum kita mendapat Wi-Fi ini dari kerajaan dalam negeri, kita orang memang susahlah. Contohnya kalau ada berlaku sebarang masalah malam ataupun siang, kita orang terpaksa naik bukit, mengambil masa 1 jam untuk berjalan kaki dari kampung pergi mencari tempat yang ada siaran internet. Sekarang juga kita boleh call saudara di bandar sebab kita di kawasan luar bandar. Dengan adanya Wi-Fi ini, kita boleh call saudara mara ataupun mengetahui berita-berita yang di bandar ataupun negeri. Baik, terima kasih Linggi berkenaan dengan perkongsian ataupun pengalaman mereka sebelum dan selepas adanya Wi-Fi. Segalanya mungkin, segalanya tidak mustahil bagi mereka, begitu juga dengan saya tidak mustahil untuk saya membuat laporan secara langsung dari Ceruk Pedalaman di Ulu Engkari ini untuk kami bawakan perkembangan di Rumah Panjang ini yang telah ada sistem Wi-Fi ataupun jalur lebar tanpa wayar. Dan untuk makluman juga, Rumah Panjang Rantau Kemayau Manis ini telah kami pilih, RTM Seriaman pilih untuk program Cakna sempena sambutan Hari RTM yang ke-75 untuk kami bekerjasama dengan agensi lain serta badan bukan kerajaan untuk membantu Rumah Panjang ini menubuhkan perpustakaan ini di Rumah Panjang ini. Simbolik perasmiannya nanti akan kami adakan pada 7 April ini. Dengan itu, sekian saja perkongsian daripada Ulu Engkari, Rantau Kemayau Manis. Saya serahkan kembali kepada rakan penyampai saya di studio RTM di Kuching. Silakan. Terima kasih Rosita. Baiklah, sekian berita wilayah dari Sarawak. Selamat Hari Ulang Tahun RTM ke-75 untuk semua warga kerja RTM. RTM terus unggul. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Radio Television Malaysia atau RTM adalah sebuah rangkaian televisyen yang amat dekat di hati saya. Saya masih ingat lagi, dulu-dulu kalau nak tengok TV dengan keluarga, kita cuma ada RTM dan rancangan kegemaran saya dahulu adalah Cumi dan Ciki dan juga Ultraman. Memang klasik lah. Tapi kalau pukul 9 malam, siapa pun tak berani kacau sebab itu slot khas untuk bapak tonton berita RTM. Sekarang kalau kita tengok, RTM dah banyak berubah dan pastinya perubahan yang baik dan kena dengan masa dan trend zaman ini. Dengan itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 kepada Radio Television Malaysia. Semoga RTM terus menjadi saluran utama rakyat Malaysia bagi hiburan dan juga penyampaian informasi yang tepat dan sahih. Terima kasih Vanessa. Dalam tempoh pandemik, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM membangunkan prosedur pengauditan pengurusan pensijilan halal secara maya selari revolusi perindustrian 4.0. Analisis risiko tidak lagi dilakukan di lapangan, malah berpandukan teknologi komunikasi terkini. Pelaksanaan dibuat secara jarak jauh bagi penilaian dalam dan juga luar negara. Jadi adakah kaedah ini berkesan untuk mengelak berlakunya ketirisan? Jadi terus saja bersama wartawan Fazrin Zahardin yang kini sedang menyaksikan sendiri audit jarak jauh di Kompleks Islam Putrajaya. Silakan. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Cadangan pindahan akta berkaitan pensijilan halal, penggunaan teknologi dalam industri halal malah mutakhir ini dikejutkan pula dengan penderitaan isu kultur daging. Segala rangkuman tersebut dapat kita kaitkan dengan industri halal negara. Sudah pasti pelbagai pendekatan telah diambil oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menerusi bahagian pengurusan halalnya bagi tangani sebarang permasalahan yang timbul bahkan terus bertingkat kualiti sedia ada. Untuk itu saya bawakan perkembangan semasa mengenai
mengenai usaha sedang dijalankan JAKIM ketika ini langsung dari arah studio bahagian pengurusan halal, bagi saya kongsikan kepada anda berkenaan operasi penilaian audit halal dalam dan luar negara yang sedang dijalankan secara terus dari Kompleks Islam Putrajaya. Apa yang menariknya kali ini, buat julung kalinya penilaian dibuat secara jarak jauh akibat pandemik COVID-19. Bagaimanapun, proses pemeriksaan yang sistematik, bebas, transparan dan berdokumen yang dijalankan secara jarak jauh menggunakan kemudahan dan infrastruktur yang bersesuaian bagi memastikan pemeriksaan berjalan lancar untuk mendapatkan bukti dan menilai secara objektif bagi memastikan piawaian dan standard halal dipatuhi. Bagi mendapatkan perinciannya bersama saya ketika ini, salah seorang auditor bertugas, Puan Vivi Saliza Sunaini, terlibat sepanjang pengauditan ini dijalankan. Baik, terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Baik Puan, mungkin secara keseluruhannya, apakah audit halal secara jauh ini dari segi keberkesanannya? JAKIM melalui bahagian pengurusan halal telah membangunkan prosedur pengurusan permohonan persediaan halal, proses audit jauh, remote audit, domestik dan luar negara untuk memastikan ekosistem persediaan halal tidak terputus tanpa membelakangi integriti. Bagaimana pula dari aspek ketulusannya pula? Konsep cara audit lapangan bagi remote audit sama saja seperti audit lapangan biasa, cuma hanya dilakukan secara visual. Ia melalui 5 peringkat, iaitu mesyuarat permukaan, semakan dokumen, pemeriksaan lapangan, penyediaan laporan dan mesyuarat penutup. Kesemua peringkat tadi tidak dibuat secara rakaman, sebaliknya dilakukan secara bersemuka di alam maya dengan syarikat pemohon. Baik, terima kasih Puan. Semoga apa yang dirancang berjalan dengan lancar. Baik, komitmen berterusan bahagian pengurusan halal ini dipercayai sebagai usaha berterusan dan juga komitmen berterusan daripada pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM itu sendiri dalam memastikan standard halal terus dipatuhi. Jadi yang pasti terus yakini halal Malaysia. Setakat ini dahulu perkembangan semasa dapat saya kongsikan kepada anda. Untuk itu, kembali semula ke Angkasa Puri untuk lintas langsung negeri-negeri seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Fazrin. Jadi untuk laporan cuaca semasa seluruh negara, langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya. Silakan. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton, kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca pada petang ini pula. Kita terus kepada amaran angin kencang dan laut bergelora yang masih lagi berkuat kuasa di kawasan perairan Phuket dan juga kawasan perairan Selat Melaka, termasuklah di perairan Perlis, Kedah, Pulau Pinang serta perairan Perak, dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke 3 April. Keadaan angin kencang dan laut bergelora ini amat berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan, termasuklah aktiviti bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Kami menasihatkan orang awam agar sentiasa berwaspada ketika berada di kawasan perairan berkenaan kerana keadaan angin kencang yang boleh menyebabkan kawasan berkenaan menerima ketinggian ombak sehingga ke 4.5 meter. Seterusnya, melalui paparan imej gema radar di Semenanjung Malaysia, hujan dan ribut peti yang sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman negeri Kedah, negeri Perak dan juga negeri Kelantan dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala keadaan hujan dan ribut peti di 1-2 tempat yang sedang berlaku di bahagian pedalaman negeri Pahang ini masih lagi dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Lain-lain tempat adalah tiada hujan yang dicerap setakat ini. Seterusnya untuk negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan dan ribut peti yang masih lagi berlanjutan sejak dari pagi tadi melibatkan perairan Sulu dijangkakan akan berterusan sehingga ke lewat malam nanti, dan keadaan hujan di beberapa tempat melibatkan bahagian pedalaman serta pantai barat dan juga di bahagian Tawau ini masih lagi dijangkakan akan mula reda menjelang lewat malam nanti. Keadaan hujan di 1-2 tempat hanya berlaku di bahagian pedalaman negeri Sarawak ini, dan keadaan ini diramalkan akan berterusan untuk tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Sekian saja informasi cuaca untuk petang ini. Seterusnya kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Halim dan selamat menyambut ulang tahun RTM yang ke-75. Assalamualaikum.
Satu kekalahan dalam 5 perlawanan membuktikan klub Penang FC bukanlah pasukan yang boleh dipandang mudah. Pasukan kendalian jurulatih kelahiran Republik Czech, Thomas Tuchel yang baru kembali ke saingan Liga Super musim ini berjaya memberi tentangan sengit kepada lawan-lawan yang dihadapi. Juara Liga Perdana 2020 itu memulakan perlawanan pertama mereka menentang KL City FC dengan langkah kanan apabila mencatat kemenangan 1-0. Paling menjadi tumpuan ketika Penang FC bertandang ke Stadium Kramat Johor Darul Takzim JDTFC, Stadium Sultan Ibrahim apabila diramalkan bakal menjadi mangsa belasahan skuad Harimau Selatan. Namun mereka berjaya mengekang asakan tuan rumah sebelum akhirnya tewas 0-2. Dua perlawanan berikutnya, skuad Harimau Kumbang berjaya mencatat keputusan seri ketika menentang Kedah Darul Aman KDAFC dan UiTM FC. Pada 20 Mac, ramuan Trucha mula menjadi apabila skuadnya menewaskan Selangor FC di laman sendiri sekaligus mencalarkan reputasi skuad Red Giants yang memiliki antara penyerang terbaik Liga Malaysia termasuk Evidayo Olusegun dan Syahril Fikri Mat Fauzi. Kini selepas 5 perlawanan, Penang FC menduduki di tangga keempat dengan 8 mata, hanya 2 mata ketinggalan di belakang Terengganu FC dan KDAFC yang berkongsi 10 mata. Kelab Komuniti Bertaraf Profesional Kerteh FC mencipta penanda aras baharu apabila bakal memiliki stadium sendiri bagi perjalanan program pembangunan bola sepak mereka. Ia direalisasikan dengan termeterainya perjanjian bersama Majlis Pembandaran Kemaman dalam penyerahan stadium mini Kerteh bagi kerja-kerja menaik taraf serta menguruskannya sepanjang tempoh 15 tahun. Kerteh FC melalui kerjasama dengan pemegang-pemegang taruh lain telah dijenamakan semula sebagai entiti Kerteh Sports Cities No. Berhad. Mereka akan membangunkan kawasan stadium mini seluas 8.5 hektar itu dengan kos pelaburan bernilai RM7 juta dengan pelaksanaan naik taraf untuk tempoh 6 tahun. Stadium mini Kerteh yang sebelum ini berstatus padang kampung akan berubah wajah menjadi sebuah kompleks sukan moden yang dilengkapi dengan padang sintetik, sistem pencahayaan menebati piawaian dan beberapa fasiliti komersial seperti gimnasium serta kemudahan sukan lain. Alhamdulillah, setakat ini perkongsian strategik yang kita ada bersama dengan Red Antlers ini tidak membawa satu implikasi kewangan yang begitu besar untuk kita dapatkan, contohnya minta sokongan daripada bank buat masa ini. Pelan cadangan yang kita bawa semuanya bergantung kepada dana sendiri buat masa ini. Dibuat supaya memberi impak yang tinggi kepada rakyat, kepada komuniti. Justru kita lihat dengan kekangan yang ada, dengan sokongan komuniti dan syarikat yang berkenaan, kita rasa ia adalah satu sinergi kerjasama yang perlu kita ambil positif, ambil tindakan yang sewajarnya, insya-Allah. Kerteh FC merupakan penyandang juara bagi Liga Amatur Terengganu 2019 sekaligus melayakkan mereka untuk beraksi di pentas Piala FA musim 2020. Bagaimanapun mereka terkandas di peringkat kelayakan kepada NLFC masa selepas tewas 0-2. Tahniah RTM. Selamat menyambut ulang tahun ke-75 RTM. Semoga RTM terus menjadi teman setia anda. Teman setia anda. Tahniah RTM sempena sambutan ulang tahun ke-75. Semoga RTM terus unggul dan sentiasa menjadi stesen penyiar terulung negara. RTM, teman setia anda. Teman setia anda.
Lebih 7 dekad RTM mencungkil bakat baru dalam pelbagai bidang seni. Jadi tidak sekadar mewujudkan nama-nama besar dalam industri seni negara, malah RTM menjadi satu-satunya ejen pencari bakat terunggul yang telus dan diyakini sehingga kini. Jadi sempena ulang tahun ke-75, ikuti kupasan lanjut mengenai peranan RTM dalam mencungkil bakat baru bersama wartawan Siti Nurul Husna Buhari. Silakan. Baiklah, sekarang kita bergelak tawa dengan Jamali Syadat. Bermula tahun 1959, Radio Televisyen Malaysia RTM atau lebih dikenali sebagai Radio Malaya mula mencungkil bakat peserta dalam bidang nyanyian menerusi bintang radio. Pada 1964, bintang radio memulakan siaran pertamanya di televisyen dan bermulanya pencarian bakat menerusi TV Malaya untuk pertandingan bakat TV sehingga melahirkan bintang ternama seperti Allahyarham Datuk Jamali Syadat. Saya kebanyakannya terlibat dengan orkestra RTM lah kan. Dan tu maknanya terlibat dengan banyak program-program bakat macam bintang RTM. Tapi bintang RTM masa dulu selalunya combo je kecil-kecilnya. Okay. Tapi saya selalu terlibat sebagai dalam panel juri apa semua lah kan. Jadi selain daripada itu bintang radio, dah tu kita ada bakat TV, dah tu kita ada juara kugiran, macam-macam tu. Itu semua pasal mengenai ataupun keluaran bahagian muzik dulu. Pada 1969, muncul pula program seperti Muzik yang menunjukkan Allahyarham Aziad Irdawati dan kumpulan The Zets sebagai juara pertama. Kejayaan program itu turut mendorong RTM khususnya TV Malaya menerbitkan program lain seperti Juara Kugiran serta menggabungkan bintang radio dan bakat TV, menjadikannya bintang RTM pada 1974. Antara nama besar yang dilahirkan Allahyarham Datuk Dahlan Zainuddin, Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, Datuk Jamal Abdillah, Rohana Jalil, Juliza Adlizan, Ramlah Ram, Nur Aniza Idris, Datuk Aznil Haji Nawawi. Dulu stesen tu tak banyak, dulu Astro tak ada zaman dulu. Masa tu pun saya ingat lagi masa pertandingan akhir tu baru TV colour, baru TV warna. Semi-final semua masih black and white. Jadi satu-satunya stesen TV yang asal usulnya dulu mempunyai bakat TV, bintang radio, bintang RTM. Jadi RTM memang pioneer lah. Orang boleh katakan dia pioneer lah. Di sinilah kan, kalau saya tiap kali saya datang sini, saya di auditorium ni, saya pasti akan ingat kenangan dulu dengan penuh dengan orang, kat tangga-tangga ni pun penuh. Dan tentunya pentas ni yang memang saya sayang. Maksudnya inilah permulaan kerjaya saya dalam bidang seni. Lepas sekarang pun saya ingat, macam saya masih lagi terdengar sorakan penonton dekat sini, dekat auditorium ni masa malam pertandingan tu. Dan itu pengalaman saya dalam pertandingan bintang tu. Amat memang tak akan dapat saya lupakan lah. Selepas tahun 1986, beberapa pertandingan yang lain muncul bagi menggantikan bintang RTM seperti bintang HMI, Suara 90-an, Golden Teen Search, Bintang Gala 2 dan Teen Star. Datuk Seri Siti Nurhaliza, Datuk Nora Ezat Lazim, Liza Hanim, Dayang Nur Faizah Mas Idayu, Ani Mayuni, Datin Aliah dan Zira Zamri antara bintang yang lahir daripada program ini. Saya adalah bintang yang dicongkir daripada pertandingan bintang HMI, di mana satu ketika dulu ia menjadi satu program yang sangat diminati ramai penonton yang pun menanti-nantikan bila pertandingan bintang HMI ini kan. Pengalaman dia memang sangat manis, takkan saya lupakan sampai bila-bila. Saya sebagai masa tu masih belajar lagi, seorang student, saya ambil keputusan kira last minute jugalah untuk menyertai bintang HMI masa tu. Dan tak sangka rezeki saya dan saya jadi juara.
Setelah 13 tahun menghilang, bintang RTM muncul kembali pada tahun 1999 dan 2001. Seterusnya pada 2004 hingga 2009 dengan kelahiran bakat baharu seperti Azharina Azhar, Misha Omar, Siti Sarah Raisuddin, Farah Wahida, Sharifah Zarina, Nur Hasmidar, Amir Sofas dan juga Ernie Zakri. Kini persoalannya bagaimana untuk terus mengekalkan momentum agar program RTM terus dipercayai dan bakat yang dilahirkan oleh stesen ini benar-benar berkualiti. Bukan mudah untuk mengekalkan kejayaan sekalipun 75 tahun RTM bersiaran. Namun sebagai stesen tertua di Malaysia, RTM perlu mengekalkan kualiti bakat yang dicungkil dengan kriteria tersendiri seperti kaedah penjurian, meletakkan juri-juri yang penuh ilmu pengetahuan serta telus mampu menjadikan RTM di aras yang tersendiri tanpa perlu dibayangi sesiapa. Saya Siti Nurul Husna Bukhari, selamat ulang tahun RTM ke-75 tahun, RTM tetap unggul. Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Dengan tema sehati sejiwa, semangat perpaduan jelas dizahirkan bagi menghargai jasa dan pengorbanan mereka dalam misi menjaga kestabilan dan keamanan. Dari aspirasi menjadi evolusi melalui transisi yang menginspirasi, kini meninggalkan legasi. Berita perdana eksklusif 1 April ini. Baiklah saudara, berita wilayah berakhir di sini. Terima kasih bersama kami sepanjang siaran 75 minit petang ini dengan 18 lintas langsung. Teman setia anda sempena hari ulang tahun RTM ke-75 hari ini. Terus setia bersama siaran berita RTM bersama legenda dan juga ikon penyampai berita. Dan juga saksikan penampilan khas Duli Yang Maha Mulia Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Ashikin secara eksklusif dalam berita perdana khas RTM 75 pukul 8 malam ini. Jadi terus patuhi SOP bagi mencegah penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.